keburukan dunia dan meninggalkannya. Muka surat 132 bab 31. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu 'ala sairil anbiya'i wal mursalin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin, amma ba'd. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sadaqallahul azim. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya, sehingga ke masa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka, yakni melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, yakni kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnianya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melimpah kurnianya kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 152. Yang saya hormati lagi sekalian Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perbincangan kita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitab penenang bagi jiwa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam membincangkan bab 31 tentang keburukan dunia dan meninggalkannya. Ayat yang saya bacakan itu tadi sebagai ayat gagasan dalam perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Telah banyak ayat Al-Quran yang mencela dunia, memperingatkan manusia agar menjauhinya, sekaligus menyeru mereka ke akhirat. Bahkan itulah inti risalah yang disampaikan oleh para nabi alaihi wassalam. Oleh kerana telah maklum, maka tidak perlulah disebutkan ayatnya. Akan tetapi kami ketengahkan saja beberapa hadis yang menerangkan soal tersebut. Diriwayatkan pada satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bangkai kambing. Lalu baginda bersabda, "Tidakkah engkau lihat bangkai ini telah dihinakan oleh pemiliknya?" Mereka menjawab, "Jelas saja hina, buangkanlah dia." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, sesungguhnya dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Kalau dunia di sisi Allah sebanding dengan nyamuk,
tidak akan seteguk air pun diberikan kepada orang-orang yang kafir. Tok Guru menyebut tentang kedudukan dunia pada kacamata Allah di sisi orang-orang yang beriman. Sebab tu antara sebab manusia itu menyeleweng daripada matlamat hidup yang sebenar apabila dia gagal memahami apakah hakikat sebenarnya kehidupan dunia. Dan dunia bagi orang-orang yang beriman dipanggil sijnul mukmin wa jannatul kafir. Bahawa dunia itu dipanggil sijin, bahawa orang-orang yang beriman itu masjun, dipenjara. Dan sebab itu dunia bukanlah tempat nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kerana di sana ada pantang larangnya, di sana ada dosa pahalanya, di sana ada halal dan haramnya, di sana ada batas-batas yang telah Allah berikan untuk kita jaga, dan kita jaga diri kita agar kita jangan melanggari batas tersebut. Dan sebab itu apabila kita salah faham tentang hakikat dunia, menyebabkan kita tersasar jauh daripada matlamat yang telah Allah ciptakan dalam Al-Quran. Biasa kita sebut matlamat hidup kita paling tidak ada 3. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56 Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Dengan arti kata lain, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia, mereka itu fitrahnya berkecenderungan untuk hidup bertuhan dan beragama. Maknanya dipermudahkan ke arah itu agar mereka itu boleh mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, Allah jadikan manusia itu matlamat dia ialah untuk melengkapkan pengabdian yang pertama itu, dia mesti menjadi khalifah, iaitu sebagai wakil Allah yang melaksanakan titah perintah Allah di atas muka bumi ini, yang dipanggil khilafah. Surah Al-Baqarah ayat 30, surah kedua, juzuk yang pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahawa Allah telah putuskan dia nak letakkan di atas planet yang bernama bumi itu khalifah, iaitu manusia yang akan menguruskan dunia yang kita duduk padanya ini dengan sistem yang namanya Islam. Sebab itu Islam itu dia sebagai satu cara hidup, dia ad-din. Untuk melengkapkan ibadah kita, dia mesti melaksanakan kenegaraan. Kenegaraan itu sebahagian daripada pengabdian. Lalu yang ketiga Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72, surah 33, juzuk 22, bila Allah menyebut di dalam surah tersebut, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Maka Allah sebutkan matlamat yang ketiga, manusia itu memikul amanah. Amanah mengabdi diri, amanah sebagai khalifah untuk melengkapkan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, manusia itu gagal memposisikan diri, meletakkan diri kepada matlamat dia. Antara faktornya, dia gagal memahami hakikat dunia. Dan dunia yang Allah ciptakan itu bukan matlamat, tetapi alat untuk mencapai matlamat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dunia ni pentas untuk kita melakukan pengabdian kita. Di atas pentas inilah besok akan dibuka balik oleh Allah. Di padang mahsyar ditunjukkan mereka bersolat, mereka bersedekah, mereka bekerja, mereka berjihad, mereka berjuang, mereka melakukan amal-amal yang soleh, dan pentasnya ialah dunia ini. Sebab itu untuk pergi ke akhirat dia perlu dunia.
Untuk pergi ke syurga dia perlu dunia, untuk pergi ke neraka pun dia perlu dunia, untuk dibentangkan segala amalan-amalan yang tidak baiknya di atas muka bumi. Dan masalah yang pertama yang menghalang kita ialah dunia, yang kita ambil dia sehingga kita lupa kepada akhirat. Dan sebab itulah disebut oleh Nabi, wa ma'ana wa dunya illa karrakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku dan dunia itu melainkan seperti orang yang sedang dalam musafir, berhenti di sebatang pokok, lalu berehat dan berteduh dan meneruskan perjalanannya. Pokok tersebut itulah dunia, yang menjadi kekeliruan pada manusia, yang menyebabkan kita tersasar jauh daripada matlamat yang telah diciptakan. Oleh demikian, maka Nabi menyebut dunia itu seperti bangkai. Bagi orang yang beriman, dia tidak ada nilai. Bangkai binatang yang tak ada nilai, yang tak ada harga. Tetapi orang yang tidak faham hakikat dunia itu, dia menjadikan dunia menyebabkan dia leka. Dia tidak faham hakikat sebenarnya penciptaan dia. Hidupnya untuk bersuka-suka. Allah beritahu dalam surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina laturja'un. Adakah manusia itu mengira, mengagak-ngagak bahawa aku menciptakan mereka itu dengan sia-sia bermain-main? Sebab itu bila dia tak faham bahawa dia itu hamba, ini masalah besar. Maghrib dia masih kat padang bola. Maghrib masih lagi duduk tepi jalan. Hidupnya makan, kerja, kahwin, bina keluarga, mati. Lepas itu nak masuk syurga Allah. Matlamat dia seperti matlamat orang yang tak beriman. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wan naru maswalahum. Allah sebut dalam surah Muhammad, adapun orang-orang yang kafir itu hidupnya makan dan minum, mita'ah, yatamatta', maknanya berseronok-seronok, kemudian dia mati. Tempat kembali mereka ialah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada matlamat, berseronok saja, tidak mengambil dunia sebagai alat untuk mengabdi diri kepada Allah, tetapi menjadikan dunia sebagai matlamat dia dalam memahami sesuatu perkara. Maka Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam, dunia itu penjara orang mukmin, juga syurga bagi orang kafir. Di syurga dia tidak ada had, dia tidak ada halangan. Nak buat apa semua boleh, minta apa semua boleh, dah tidak ada larangan. Sebab itu antara hikmah Allah menghalang kita, Allah menyekat perkara-perkara yang tak boleh di dunia ini, agar bila mana nanti di akhirat, di dalam syurga, kita merasa seronok di atas perkara yang lebih hebat daripada apa yang kita ada, yang kita pandang. Lalu apabila disekat, dia menjadi penjara bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya penjara dari sudut kedudukan dunia itu, tetapi dia merasakan dalam melaksanakan titah perintah Allah itu satu perkara yang cukup menarik, lazat, seronok dalam mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada pandangan kita dia nampak tak baik, tapi hakikatnya ia merupakan perkara-perkara yang sangat dikasihi apabila taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda bersabda, dunia itu dilaknati selain apa yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa dunia yang kita rasa hebat itu, Allah simpulkan dalam satu ayat yang cukup menarik daripada surah Al-Hadid ayat 21. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamastali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi war ridwan
wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Disebut perkataan al-ghurur dekat hujungnya. Allah yang menciptakan dunia, Allah menciptakan kita, Dia letakkan kita di dalam dunia, Dia beritahu kepada kita apakah dunia itu, kehidupan dunia. Ketahuilah oleh kamu bahawa yang namanya kehidupan dunia itu, iaitu yang pertama permainan, la'ibun. Yang kedua lahwun, pekerjaan yang sia-sia. Yang ketiga ialah perhiasan, tazyin. Yang keempat, saling berbangga kerana banyaknya anak yang berjenama, yang berprestij. Yang kelima, kerana berbangga banyaknya harta, benda dan sebagainya. Bahawa itu semua, kata Allah, tak lebih daripada apa? Hakikat sebenarnya yang kita pandang hebat, Allah kata tak lain daripada seperti hujan yang turun ke atas bumi, memberi rasa takjub kepada petani, memberi rasa takjub kepada orang-orang yang kafir, menyebabkan tanamannya hijau, yang hijau bertukar menjadi kuning dan layu, akhirnya hancur berkecai. Dan itulah sebenarnya kehidupan dunia. Dan di akhirat, kata Allah, tengok ayat ini, Dia mendahulukan wa fil akhirati azabun syadidun. Dia mendahulukan azab. Mendahulukan azab arti kata lain, Dia memberikan rasa gerun kepada kita, agar kita mengambil dia sebagai perhatian yang kuat. Bukan saja azab, azabun syadidun, azab yang syadid, yang pedih, yang keras. Barulah Allah sulamkan dengan wa maghfiratun, wa maghfirah, keampunan, wa ridwan, dan juga keredaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'. Masuk mata', dia kesenangan. Orang suka, orang seronok, orang pulun. Tetapi sifatnya al-ghurur, dia menipu kita. Nampak kaya tapi miskin, nampak sehat tapi sakit. Nampak kaya, rumah banglo besar, tapi aurat sedikit pun tak boleh tutup. Nampak sehat, tapi sakit imannya. Jangan jadi erti kata orang yang tidak faham hakikat sebenar penciptaan Allah kepada kita dalam kita memahami perkara ini. Maka sebab itu dunia dilaknat, sebab dia bukan matlamat. Abu Musa al-Asy'ari berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lebih menyukai dunianya, dia meremehkan akhiratnya. Siapa lebih menyukai akhiratnya, tentulah meremehkan dunianya. Pentingkan yang kekal di atas yang fana. Sebab nilai sesuatu perkara yang terbaik ialah pada nilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ittakhadha dunya rabban ittakhadhathu abidan. Barang siapa yang mengambil dunia sebagai perkara yang dikejar, yang disembah, dunia akan menjadi dia sebagai hamba kepadanya. Sebab apabila kita pulun kepada akhirat, paling tidak pun dapat akhirat. Orang cukup risau kalau anak dia perasaan exam tak dapat A. Tapi dia tak risau anak dia tak boleh baca Quran. Dia tak risau anak dia tidak solat. Dia tidak risau anak tak tutup aurat. Dia tidak risau anak dia dalam kehidupan yang tidak taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi malapetaka kepada kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguh di kalangan isteri-isteri kamu dan anak kamu menjadi fitnah kepada kamu. Yang menyebabkan suami tak boleh masuk syurga ialah isteri. Yang menyebabkan ayah tak boleh masuk syurga ialah anak-anak yang duduk di bawah pertanggungjawaban dia. Maka bagaimana nak memahami dunia, hakikat kehidupan, nak membawa orang-orang penting dalam kehidupan kita ini bersama-sama melayari bahtera keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab kuat kita ataupun tidak bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada 3 jenis cahaya. Yang pertama dipanggil nurul hidayah, cahaya petunjuk. Orang yang dapat petunjuk ni ada kemungkinan dia berbalik kepada kerja asal maksiat dia. Ada. Dulu dia kadang-kadang dia rasa mudah dapat duit, kawan pun ramai, mewah. Bila kembali kepada jalan Islam, dia rasa berat, banyak sekatan. Akhirnya kembali kepada kerja buat dia. Yang ni mungkin. Yang kedua, nurul ilm, cahaya ilmu. Ada juga orang yang berilmu itu dapat petunjuk, dan dia mungkin juga dia akan sesat daripada jalan itu. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang ada ilmu tetapi tak bertambah petunjuk daripada Allah, dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cahaya yang bila masuk dia menyebabkan orang itu dalam keadaan istiqamah dia dalam mengabdi diri kepada Allah sampai meninggal dunia. Ini yang dipanggil nurul ma'rifah. Dan kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang asalnya pelaku maksiat, bila diberikan, masukkan dalam hatinya cahaya makrifah ini, dia menjadi orang yang cukup kuat, orang yang istiqamah, orang yang kekal dalam peribadatan dia. Maka kaedah tasawuf dipanggil majzub. Allah tarik dia kepada makrifah dia. Apabila Allah tarik orang ini, Allah yang bantu dia, orang ini menjadi kuat, orang ini menjadi tenang. Dahulunya resah gerisah dengan dunianya, rasa payah dengan dunianya, duit tak ada dia risau. Bila duit tak ada, kerja tak ada, dia risau. Projek tak ada, dia risau. Apabila dia dah kembali rapat kepada Allah, maka yang mendatang bagi dia itu, perkara itu menjadi mudah. Walaupun kesukaran, dia menjadi lazat. Apa yang ada dalam kehidupan dia, iaitu kasih sayang dia, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nak kita masukkan dalam hati kita, yang disebut oleh Tok Guru, dunia ini yang menyebabkan kita lari daripada hakikat sebenarnya dalam kehidupan. Dan sebab itu ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Imran, kenapa saya hubung kaitkan dengan tajuk ini? Ada sebab dia. Dalam ayat ini, surah Al-Imran ayat 152 ini, kisah yang Allah tunjukkan berlaku kepada zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum biiznihi. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kisah peperangan Uhud. Jumlah sahabat lebih ramai daripada peperangan Badar. Badar, tuan-tuan, asalnya bukan nak pergi perang pun, nak sekat kafilah rombongan Abu Sufyan dalam perdagangan, nak ambil balik harta yang orang kafir Quraisy ambil daripada orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah. Bila Nabi sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, mereka punya tanah dirampas, rumah mereka dirampas, segala harta benda mereka, binatang ternakan dirampas. Jadi tujuan pertama ni, matlamat peperangan Badar ni, 313 ni nak menyakat-nyakat saja, nak ambil harta rampasan itu yang dibawa oleh rombongan Abu Sufyan tu je. Tetapi peristiwa itu dapat telah sampai kepada Abu Sufyan, meminta daripada orang-orang Mekah datang memberikan bantuan. Sebab itu Nabi dan sahabat pergi dalam keadaan yang cukup dhaif, ketenteraan segala-galanya tidak mencukupi, sehingga Nabi kata, jangan kamu panah, melainkan kamu yakin boleh, kalau tak ambil batu baling je. Dalam keadaan yang begitu dhaif,
ketenteraan orang-orang yang beriman dalam peristiwa Badar Al-Kubra 313. Sebab itu doa Nabi dalam peristiwa tersebut, doa Nabi antara doanya, ya Allah, kalau engkau hapuskan tentera Badar ini, tak ada orang lagi yang akan menyembahmu di atas muka bumi. Maknanya Badar ini itulah titik tolak perkembangan kemajuan pesatnya Islam masa akan datang. Jatuh bangunnya pada tentera Badar ni, sehingga kan Nabi bermunajat sampai pagi, sehingga sahabat-sahabat dia rasa sangat terharu. Nabi sehingga begitu keadaan Nabi meminta pada Allah, digambarkan dengan tangan yang tinggi menadah ke langit. Nabi angkat tangan sehingga sahabat kata ternampak ketiak Nabi yang putih. Nak ceritanya Nabi berharap sungguh dalam peperangan Badar, walaupun jumlah 313, musuh 1000 orang, tetapi Allah berikan kemenangan. Kerana apa? Ketika itu pergantungan kepada Allah itu solid. Nampak kuat. Tetapi Allah contohkan dalam peperangan Uhud, Allah beritahu bahawa Allah sebutkan dalam ayat ini, bagaimana kamu ketika peperangan Uhud, kamu berjaya mengalahkan musuh, kamu bunuh musuh yang cukup ramai. Tetapi pusingan pertama, pusingan kedua kamu kalah. Kenapa? Allah disebutkan hatta sampailah idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sehinggalah apabila kamu itu berbalah, nak ambil harta ke nak jaga bukit, nak ambil harta ke jaga bukit, yang istiqamah jaga bukit, tapi tak ramai turun bukit sebab harta banyak terkumpul. Ketika itu bahawa di kalangan kamu itu ada niat yang lain, maka Allah zahirkan apakah niatnya, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sehingga Allah tunjukkan bahawa dalam hati kamu itu ada rasa kasih. Kasih dia apa? Yang ni Allah jawab, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Yang berjuang di kalangan kamu itu rupa dalam hatinya ada niat yang tersembunyi, rupa-rupanya berjuang juga dalam hati nak dunia. Di kalangan kamu itu, kata Allah, wa minkum may yuridul akhirah, dan di kalangan kamu itu ada yang nakkan akhirat, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda ini berlaku kenapa? Hubbud dunia, kerana cinta kasih kepada dunia, yang mana ia merupakan musuh kepada kita umat Islam pada hari ini. Dalam membincangkan ayat ini, kata Ibnu Mas'ud dia kata apa dalam sepotong hadis, ma kuntu ara anna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makana yuridu dunya hatta nazala Uhud. Kata Ibnu Mas'ud, aku tak pernah terfikir di kalangan sahabat Nabi, di kalangan mereka ada yang hendakkan habuan dunia, sehinggalah berlakunya peperangan Uhud. Maknanya apa? Dalam sahabat Nabi pun ada yang hati-hatinya yang diselewengkan oleh dunia, apatah lagi manusia pada hari ini. Maka cinta kasih kepada dunia itu merupakan sebahagian daripada hambatan mengabdi diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia sumber segala kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahawa cinta kasih pada dunia itu sumber segala kesalahan. Salah ke tuan-tuan kita ni nak ambil dunia? Salah tak? Salah tak salah? Salah apabila kita jadikan dia matlamat. Bahkan disuruh untuk hasad. La hasada illa fisnatain. Tak boleh hasad melainkan dua perkara, dalam hal harta, dalam hal ilmu.
Orang tu dah harta dia, Allah bagi lebih, dia gunakan untuk jalan Allah. Kita nak jadi macam dia sebab nak infak macam dia. Orang itu diberikan ilmu, dia menyampaikan ilmunya. Kita nak jadi macam dia untuk sama menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Perkara ini dibenarkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengambil dia sebagai matlamat, menyebabkan hati kita goyang. Sebab itu apabila kita tidak ada rajak pada Allah, menyebabkan hati kita tak kuat berpaut pada Allah. Sebab itu disebut dalam kitab hikam. Kitab hikam sebut antaranya dalam matan dia, dalam syarah dia, dalam kalam disebut min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Di antara sebab-sebab kita sudah hilang pergantungan kita kepada Allah, itu sudah hilang raja, berpaut harap pada Allah apabila kita merasakan segala usaha kejayaan kita itu ialah kerana usaha kita. Kalau inilah keadaan dia, menyebabkan nanti akhirnya kita apabila kita jatuh, kita tak boleh bangun balik. Sebab pertamanya, adab kita dengan Tuhan itu tak ada. Bila anak ni dapat peksa, dapat 9A, saya doa Ustaz sejak tahun lepas. Memang betul, doa mak ayah itu mustajab. Tapi adakah hakikat sebenarnya doa kita menyebabkan anak dapat 9A? Maksudnya usaha kita tu anak kita dapat 9A. Kalau itulah maksudnya, kita sudah hilang adab dengan Allah. Sebab Allah sudah tahu anak kita dapat 9A sejak azali lagi dengan ilmunya dalam peperiksaan tingkatan 3 TP3. Tiba-tiba kita kata doa kita tahun lepas itu boleh memansuhkan keputusan Allah. Yang ni berbahaya. Seolah-olah kita lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita merasakan bahawa kejayaan ataupun usaha yang kita lakukan itu berjaya akibat daripada zahir usaha kita sendiri. Dan sebab itu dia akan menjadi apa? Yang disebut nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Dia akan menjadikan kita nuqsan, kurang raja, kurang berharap, kurang rujuk, kurang kembali, kurang berpaut, kurang meminta, kurang berdoa kepada Allah apabila wujudu zalal, apabila ditimpa dengan sesuatu dosa ataupun musibah. Sebab kita yakin hakikatnya kita. Dan bila kita faham hakikat, dia menjadi kita ni kuat dan tenang. Walaupun nampak macam parah, tapi dia tenang. Sebab cuba tengok, antaranya bila Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Cuba kita bincang sikit. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat ini menceritakan adakah kamu dah mengagak-ngagak kamu boleh masuk syurga Allah, sedangkan belum sampai kepada kamu ujian-ujian yang telah menimpa orang sebelum daripada kamu. Maknanya ujian pasti datang bila sebut beriman. Faham ya? Dan bila mana dia datang, dia dalam bentuk yang sukar nak digambarkan. Bahkan yang telah menimpa orang sebelum kita, di antara mereka itu dibunuh, penuh penderitaan, hilang segala-galanya, sampai kepada ayat wazulzilu, digoncang. Digoncang arti kata lain, digoncang imannya, dipaksa menyebut dengan perkataan yang kufur. Antaranya Ammar bin Yasir dipaksa sebut supaya mereka itu, supaya Ammar itu yakin, supaya Ammar itu menerima agama menyembah berhala. Ammar terpaksa sebut. Dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah,
aku telah menyebut perkataan kufur. Adakah aku telah kufur? Nabi bertanya kepada dia, bagaimana ketika engkau menyebut, adakah hati kamu tenang dengan iman? Ya, kamu tidak kufur, kamu beriman, kamu menyelamatkan akidah kamu, kamu dipaksa. Dia tenang walaupun diuji, sehingga digoncang begitu sekali. Hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehinggalah Rasul dan juga orang beriman berkata, mata nasrullah, bila kemenangan Allah. Tuan-tuan tengok hujung tu Allah sebut inna nasrallahi qaribun. Katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah, kemenangan itu dekat. Ayat ini dekat ke lama? Ketika ni dia Madinah ni, sahabat yang dipanggang belakangnya Khabbab bin Al-Ard, dan belakang dia ada 5 biji lubang. Ada yang dibunuh, ada yang disalib, ada yang ditusuk pada kemaluannya, lembing, ibu kepada Ammar. Dalam keadaan ini Nabi sebut, ayat ini menyebut ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Maksud hampir dekat sini, hampir di sisi Allah. Nampak? Bila kita faham hakikat dia, hampir di sisi Allah, dengan ilmu dia, kun fayakun. Kalau kita nilai dengan nilai ilmu dan juga fikiran kita yang pendek, kita merasakan, ya Allah, dahsyatnya, payahnya dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi orang-orang yang beriman, dia mengira bahawa ianya cukup dekat di sisi Allah. Walaupun Nabi Nuh 950 tahun berdakwah menyampaikan Islam, tetapi pada sisi Allah cukuplah. Bila kita ada apa yang diberikan hakikat ini, kita menjadi tenang. Lalu antara yang disebutkan dalam kitab, la yushakkikannaka fil wa'di adamal wuqu'il mawjud wa in ta'ayyana zamanuhu. Sebab itu jangan kamu merasa syak, ragu-ragu di atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dah sampai masanya, tak lagi ke? Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta dunia itu sumber kepada segala kesalahan kita. Telah berlaku Zaid bin Arqam, kami bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau minta air untuk diminum. Maka dihidangkan air dan madu. Setelah dihidangkan, beliau menangis, dan menangislah para sahabat. Sejenak kemudian mereka diam, namun beliau tetap saja menangis, sehingga mereka kira mereka tidak boleh menanyainya. Kemudian beliau mengusap kedua matanya. Lalu maka mereka bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulihat beliau menahan diri dari sesuatu, padahal aku tidak melihat seseorang. Aku kutanya beliau, wahai Rasulullah, apakah yang menahanmu? Rasulullah menjawab, dunia ini telah memaut hatiku. Ku kata padanya, nyalah engkau dariku. Lalu dia pergi sambil berkata, sesungguhnya engkau telah lepas dariku, namun tidak akan lepas dariku orang sesudah. Juga Rasulullah bersabda, wahai, amatlah menghairankan bagi orang yang mempercayai darul khulud, namun dia berusaha untuk darul ghurur. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak terpaut kepada dunia. Bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita dengan amalan-amalan yang agar kita dapat mengikutinya. Sebab itu dalam kita mengambil dunia, jangan lupa akhirat. Dalam kita ambil akhirat, jangan lupa dunia. Di sana ada raja, di sana ada doa, di sana ada sabar, di sana ada zuhud, di sana ada qanaah. Bukan zuhud maksudnya orang yang bajunya koyak-koyak. Dia itu zuhud ustaz, baju dia 10 tampal. Itu tak ada duit. Zuhud, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang apabila luput dunia daripada dirinya, tidak keluh kesah. Apabila dia hilang nama yang dunia, nama-nama dunia, perkara yang dunia,
Dia tidak keluh kesah di atas kehilangan tersebut. Sebab itu di sana ada qanaah, berpada-pada dengan apa yang Allah berikan, dalam mengambil ianya sebagai alat untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi satu masa Nabi duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba masuk sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair dengan pakaian yang bertampal-tampal. Nabi menangis sebab Mus'ab ketika mana di Mekah begitu kaya seorang bangsawan. Tiba-tiba di Madinah dia masuk ke masjid, Nabi sedang duduk bersama sahabat. Nabi tengok keadaan Mus'ab dalam keadaan yang begitu dhaif. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana kalian kalau satu masa nanti kalian makan dari satu hidangan kepada hidangan, kamu keluar dengan baju lain, kamu balik dengan baju yang bertukar, kamu tutup rumah-rumah kamu, kamu hiasi sebagaimana kamu hiasi dengan kamu hiasi kelambu Ka'bah. Lalu kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika itu kami akan tumpukan kepada ibadah semata-mata, kami tidak perlu lagi bekerja. Lalu Nabi menyebut, antumul yaum khair minkum yawma idzin. Kamu hari ini yang dalam keadaan dhaif, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang harta benda tak berapa, lebih baik daripada kamu kaya nanti. Ketika kamu kaya nanti, ibadah kamu tak seperti hari ini. Kamu dilalaikan dengan dunia. Kamu dilalaikan dengan dunia. Sebab itu Nabi dan sahabat, dunianya tak seberapa, tapi ibadahnya hebat. Ibadahnya terbaik. Persembahan yang terbaik. Dalam keadaan manusia, dunianya hebat, ibadahnya sebaliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah berlaku peperangan Uhud 3 Hijrah. Mus'ab bin Umair ini, Nabi tengok sekujur tubuh yang mulia, iaitu Mus'ab bin Umair, digambarkan dalam kitab fiqh sirah, dalam erti kata ditutup muka, ternampak kaki, tutup kaki, terbuka mukanya. Ketika dia mati syahid, tidak ada kain nak tutup dia, jasad dia, melainkan jubah parah lutut bawah sikit yang dia pakai semasa pergi berperang. Nabi menitiskan air mata. Nabi membaca sepotong ayat, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang yang beriman itu, kata Allah, terdapat rijal, tokoh-tokoh pahlawan yang mana membenarkan janjinya dan dia terkubur sebagai syahid. Nabi baca ayat ni, Nabi menitiskan air mata. Nabi sebut, wahai Mus'ab, engkau dahulunya di Mekah pemuda yang begitu mewah, bangsawan, kaya raya, memilih Islam, berhijrah Madinah umur 18 tahun, peperangan Uhud umur 21 tahun, remaja, pemuda yang kasih cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kerana apa? Masuk dalam hatinya hakikat cinta kepada Allah, ma'rifatullah. Dia tinggalkan kehidupan dia kerana kehidupan yang bergelumang dengan maksiat, yang mana menyembah berhala di Mekah dan sebagainya. Maka inilah saya sebutkan itu tadi, yang Nabi menjaga-jaga dirinya dalam kehidupan. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pergi ke tempat penibu dan baja. Baginda bersabda, inilah ibarat dunia, sambil baginda mengambil kain yang telah koyak-koyak serta tulang-tulang yang telah retak. Seraya baginda berkata, inilah dunia. Baginda mengumpamakan bahawa perhiasan dunia akan dibuat seperti kain ini, sedangkan jasad yang memakainya akan menjadi tulang yang berselerakkan. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu manisan hijau dan Allah menunggu kamu di situ dan melihat apa yang engkau perbuat. Sesungguhnya ketika dunia melimpah ruah bagi Bani Israel, lantas mereka terlena dalam kemanisan wanita, kegemerlapan dan pakaian. Apabila dibentangkan dunia, maka akan jatuhlah nilai peradaban manusia. Begitu juga Islam, dia berpusing
Ketika dia susah, ada kualiti. Apabila naik, apabila lupa hakikat, dia akan jatuh balik, merudum. Satu peradaban demi satu peradaban. Walaupun tempoh masa yang panjang. Apabila masuk tentera Tatar masuk ke Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun bila? Pada tahun 1452. 1543. Apabila masuknya tentera Tatar ke Baghdad di atas kemuncak kegemilangan ilmu, ketika itu apa yang terjadi? Dalam tempoh 5 hari, tak kurang daripada 40,000 umat Islam yang disembelih. Erti kata lain, Islam dalam keadaan yang kuat. Tetapi ketika itu digambarkan oleh ulama, mereka dah tidak ada rasa kepekaan kasih cinta kepada agama Allah. Sudah hilang semangat jihad untuk mempertahankan agama. Sehingga disebutkan oleh ulama, apabila seorang perempuan Tatar berjalan di jalan raya di Baghdad, berjumpa dengan 5 orang pemuda Islam yang gagah perkasa, apabila ditanya oleh perempuan Tatar ini, ke mana kamu nak pergi? Tunggu sebentar, aku terlupa nak bawa pedang, kau tunggu sini. Terperanjat perempuan tersebut apabila sekembalinya ke situ membawa pedang. 5 orang pemuda Islam yang gagah perkasa menanti untuk dipenggal tengkuknya, hidup-hidup, dalam keadaan tidak melawan. Apabila telah masuk dalam hatinya satu penyakit yang disebutkan oleh Nabi, penyakit al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu kasih pada dunia, kamu takut untuk mati, kamu sudah tidak ada lagi kehebatan, izzah, kemuliaan di hadapan musuh-musuh Islam. Begitu juga jatuhnya kerajaan yang lain. Kerajaan India, Islam memerintah hampir 700 tahun. Apabila jatuhnya khilafah yang terakhir, iaitu kerajaan Khilafah Osmaniyah 1924, 3 hari bulan 3 1924, dalam keadaan Sultan Abdul Hamid, sultan yang paling lemah, yang terakhir, yang mana jatuhnya dijatuhkan oleh Kamal Atatürk, yang memodernkan Turki dengan pahaman-pahaman barat. Jadi erti kata lain, sahabat-sahabat, bagaimana kita memahami hakikat keburukan dunia, dan meninggalkannya bukan meninggalkan tanah dunia, buang kereta, buang rumah, tidak. Kita jadikan ia sebagai alat mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin, dan saya sangat yakin, di kalangan qaryah kita juga ada orang-orang muhsinin, orang-orang yang selalu infak, orang-orang yang selalu menyumbang kepada pembangunan masjid dan juga masyarakat. Bahawa insya-Allah, kerana apa? Akibat daripada kefahaman mereka bahawa inilah alat-alat untuk menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung lagi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat pada perjumpaan akan datang. Tajuk keburukan dunia dan meninggalkannya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kita doalah semoga sahabat-sahabat kita dalam keadaan yang baik. Tuan imam kita tu tak sihat tu. Imam Yuti mata sebelah dia tu tak berapa nampak lepas daripada pembedahan. Kena buang lagi. Tak berapa jelas. Tak sihat. Ramai anak karya kita tak sihat. Cikgu Idris pun masih lagi dekat ward. Tingkat 2, ward 1, katil 16. Selalu dengan kita solat. Jadi maknanya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesembuhan, kesejahteraan. Mudah-mudahan Allah berkati kita dunia dan juga akhirat. Saya rasa cukup sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan datang bagi diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Engkau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa adik-beradik, saudara mara kami, sahabat kami, jiran kami. Ampunkanlah dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu menyampaikan Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang membawa kami, memimpin tangan kami ke syurga-Mu.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Janganlah Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.